dan tersungkur di persimpangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Okey, insyaAllah pada hari ini Ustaz akan berkongsi tentang apakah kaedah yang mudah untuk kita nak memahami ataupun nak memulakan i'rab ataupun kita nak memahamkan kedudukan i'rab dalam jumlah dalam ayat. Okey. Pertama, Ustaz gunakan kaedah yang paling mudah bila sebut tentang anwa'ul i'rab. Anwa'ul i'rab. Jadi dia ada 3 bahagian. Yang pertama yang kita panggil dia adalah marfu', yang kedua dia adalah mansub dan yang ketiga dia adalah majrur. Okey, dia adalah majrur. Okay, kalau kita lihat yang pertama marfu'. Okay, seperti biasa yang kita dengar bila sebut marfu', tanda asal dia ialah marfu' bil dhammah, mansub bil fathah, majrur bil kasrah. Okay, jadi kalau contoh bila sebut tanda asal bermakna perkataan itu perkataan mufrad ataupun perkataan itu satu. Kan? Contoh kita ambil perkataan contoh dia kita ambil sebagai tanda aras, kita ambil perkataan tu ialah perkataan at-talibu. At-talib. Kita ambil perkataan at-talib. Jadi kita bila sebut perkataan at-talib, at-talib itu adalah satu ataupun seorang. Jadi bila seorang marfu' dengan baris depan ataupun yang kita panggil dengan ad-dhammah. Okey, dan yang kedua mansub dengan baris atas ataupun kita panggil sebagai al-fathah. Dan yang ketiga majrur dengan baris bawah ataupun kita panggil sebagai al-kasrah. Okey. Jadi pertama sekali Ustaz nak terangkan apakah kaedah yang mudah untuk kita faham, basic. Okey, basic dia kan. Yang pertama ialah apabila kita nak sebut tentang marfu'. Okey, marfu'. Bilakah sesuatu isim itu akan jadi marfu'? Kan? Bilakah yang kita baca dengan bacaan at-talibu? Okey, contoh yang pertama ialah Ustaz ambil yang pertama ialah fa'il. Okey, jadi anak-anak pelajar kena faham. Yang pertama kita nak tahu kita boleh baca dengan bacaan at-talibu iaitu apabila dia berada di kedudukan fa'il. Contoh ayat dia ialah ja'a at-talibu. Ja'a at-talibu ataupun akala at-talibu. Okey, kalau kita lihat di sini, okey, kita perhatikan perkataan at-talibu. Perhatikan perkataan at-talib. Dia berada di tempat fa'il ataupun di tempat pelaku. Kan? Okey, apa tanda dia? Dia berada selepas daripada fi'il. Kan? Ja'a at-talibu. Akala at-talibu. Jadi di sini kita letakkan baris dia dengan baris dhammah. Sebab dia adalah fa'il. Marfu' bid dhammah. Okey. Yang kedua. Yang kedua untuk kita faham ataupun basic dia lagi. Yang kedua ialah mubtada. Okey. Mubtada. Okey. Contoh dia ialah mubtada ni apa yang kita faham daripada mubtada? Mubtada ialah isim yang duduk di awal ayat. Isim yang duduk di awal ayat. Duduk di awal ayat. Okey. Jadi itu adalah mubtada. Contoh dia, kita buat ayat dia. Okey. At-talib. At-talib salihun. Okey. Ayat dia tak kisah macam mana pun. Yang penting isim duduk di awal. Jadi sekarang ni kita dah jadikan at-talib ini berada di tempat mula-mula, tempat pertama. Jadi at-talib kan salih. Jadi macam mana kita nak letak baris dia? Kan kita tengok dia berada di tempat mana ni? Mula-mula sekali dan dia adalah isim. Itulah yang dinamakan sebagai mubtada. Okey, jadi
dia jadilah baris dia baris depan juga sebab dia duduk bawah satu bumbung. Kan? Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga ialah khabar. Yang ketiga ialah khabar. Okey, kita guna warna hitam. Okey, khabar. Khabar tu apa dia? Khabar itu ialah cerita ataupun uh, isim ataupun fa'il ataupun huruf yang berada selepas mubtada. Kan? Okey. Jadi kita ambil dulu yang mudah kan. Khabar tu ialah cerita ataupun dia berada selepas mubtada. Okey, selepas mubtada. Jadi contoh kita ambil jadikan dia kita ambil contoh yang mudah. Hadza talibun. Okey, hadza talibun. Jadi satu Ustaz nak beritahu kan bila kita sebut tentang khabar ni antara syarat dia ialah dia haram ada alif lam. Contoh kita buat ayat. Bila kita buat ayat contoh haza muslimun. Ini seorang muslim. Jadi kalau kita letakkan alif lam haza al-muslimu dia tak jadi khabar. Dia tak jadi cerita. Dia akan jadi cerita apabila tidak ada alif lam. Itulah khabar. Khabar syarat dia haram ada alif lam. Okey, jadi nampak kita buat di sini haza talibun. Kita buat haza talibun. Jadi tak ada alif lam. Okey, itu tiga. Kan cukup pegang tiga dulu. Okey. Kemudian kita berpindah kepada mansub. Bilakah sesuatu isim itu akan menjadi mansub? Kan? Mansub. Okey. Yang pertama apabila sesuatu isim itu berada di tempat mangsa. Okey, contoh. Kita masih lagi guna panduan at-talib. Jadi, at-talib ini berada di mana kedudukan dia? Kalau fa'il, at-talib ini berada di tempat fa'il. Kalau mubtada, at-talib ini berada di tempat mubtada. Jadi, saya nak tunjukkan contoh yang mudah untuk kita faham. Okey, yang kedua, mansub. Bila satu isim itu akan jadi mansub, ataupun kita letakkan baris ni baris atas. Okey. Yang pertama, apabila dia adalah maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi ataupun yang kita panggil sebagai mangsa. Kan? Contoh kita kita ambil yang mudah, kan? Contoh dia ialah tahmilu al-muallimatu at-talib ila al-mustashfa. Okey, al-mustashfa. Okey, kalau kita tengok. Tengok perkataan at-talib. At-talib ini berada di mana? Okey, at-talib ini berada di tempat mangsa, kan? Okey, maksud ayat dia apa? Tahmilu al-muallimatu. Kan? Guru perempuan sedang membawa seorang pelajar lelaki ke hospital. Jadi, kalau kita tengok kan, tahmilu al-muallimatu, kan? Al-talib. Yang ni kita nak letak baris apa? Mangsa. Kan? Mangsa tadi dia adalah maf'ulun bih dan kita berada di bawah bumbung kan? Mansub. Di bawah bumbung mansub. Okey. Mansub dengan baris atas. Jadi mangsa baris atas. At-taliba ilal mustashfa. Okey. Boleh jelas? Okey, itu yang kedua. Okey, cukup. Kita pegang yang tu dulu, mangsa. Okey. Nanti kita akan tambah banyak lagi. Ni asas. Okey, yang ketiga majrur bil kasrah. Majrur dengan baris bawah. Okey, maafkan ustaz. Kan bukan baris atas ni, baris bawah. Okey, baris bawah. Okey, contoh kita ambil kan. Bila sesuatu isim tu akan jadi majrur, iaitu apabila dia adalah ismun majrur. Kan, isim majrur. Apakah itu isim majrur? Isim majrur ialah isim yang
duduk. Ustaz guna istilah duduk lah senang. Kan? Selepas huruf harfu jar. Selepas huruf harful jar. Selepas huruf jar. Kan? Apa itu huruf jar? Kan? Kita senaraikan dulu. Kan? Takut ada yang terlupa. Kan? Contoh dia, huruf jar ialah min, ila, an, ala, fi, ba, kaf, lam. Okey, ni adalah isim majrur. Kan? Ni nama dia isim majrur. Kan? Okey. Contoh. Kan? Contoh ayat Ustaz buat kan? Okey. Okey, contoh dia ialah, kita guna warna biru. Okey. Kalau kita tengok dekat sini kan? Okey, kalau kita tengok dekat sini. Okey, apa contoh dia? Okey, contoh marartu bit-talibi. Okey, marartu bit-talibi. Marartu bit-talibi. Kalau kita tengok apa di manakah perkataan at-talib ini berada? Dia berada selepas huruf B. Nampak tak? Jadi di sini dia adalah hukum dia adalah majrur. Kan? Majrur. Majrur dengan baris apa? Dengan baris bawah. Jadi kita letaklah baris bawah. Tahulah kita yang baca dia dengan bit-talibi. Kenapa? Sebab dia berada selepas huruf jar. Okey. Jadi okey, sekarang ni kita dah nampak dah. Itu yang pertama. Okey, macam mana kita nak letak pula? Andai kata ditanyakan tentang i'rab. Kan? Macam mana kita nak tahu tentang i'rab? Sekarang ni kita dah tahu bagaimana kedudukan. Bila kita nak jadikan dia baris depan? Bila kita nak jadikan dia baris atas? Bila kita nak jadikan dia baris bawah? Okey. Sekarang ni kita dah tahu. Okey, contoh kan Ustaz ambil. Bagaimana kita nak letak kalau ditanyakan tentang hukum i'rab? Apakah hukum i'rab? Jadi, cara ialah, okey, pertama kita kena tahu dulu kedudukan. Kita kena tahu dulu yang pertama ialah kedudukan. Ataupun tempat lah. Kan? Tempat. Yang kedua, yang pertama. Yang kedua, kita kena tahu jenis i'rab. Jenis i'rab. Kan? Jenis i'rab sama ada marfu', mansub dan majrur. Okey, 3 tu. Okey, jenis i'rab. Okey, tempat kedudukan ataupun tempat tu yang tadi tu lah. Kan? Kalau seandainya dia fa'il. Fa'il berada bawah mana? Bawah marfu'. Okey. Jadi, fa'il. Okay, yang kedua, kita tahu dia. Hukum dia, jenis i'rab dia adalah marfu'. Kan? Okey. Yang ketiga, lepas kita dah tahu, barulah kita tahu dia punya tanda. Kan? Tanda ni boleh jadi dua. Sama ada tanda dengan baris ataupun tanda dengan huruf. Okey. Sekarang ni kita masuk yang basic dulu, iaitu tanda dengan baris. Okey. Okey, setakat ni jelas? Okey, saya harap jelaslah. Kalau tak jelas, boleh tanya Ustaz. Okey. Contoh, kita ambil contoh satu kan. Okey, kita ambil contoh. At-talibu. At-talibu najihun fi al-imtihan. Okey, contoh dalam ayat. Ustaz rasa kalau Ustaz tanya, setiap perkataan ni kamu tahu dia punya kedudukan. Kan? Ataupun tempat dia. Ni apa dia? Ni apa dia? Kan? Okey. Kita tengok. Kan? Kita tengok. Andai kata dalam soalan diminta. Okey, berikan i'rab perkataan at-talib. Okey, ingat kaedah nak berikan i'rab ni 3 ni.
Kan kita mesti mulakan dengan kedudukan ataupun tempat. Okey, jadi kita tulis dulu. Kan at-taliq ni berada di mana? Di isim dan dia berada di depan. Okey, dia adalah mubtada'. Okey, mubtada'. Mubtada' hukumnya apa? Marfu', mansub, majrur. Okey, hukum dia adalah marfu'. Mubtada' marfu'. Okey, lepas tu tanda pula. Kan tanda. Tanda baris apa? Baris depan, baris atas, baris bawah. Kalau marfu'. Marfu' dengan baris depan. Okey, marfu' bi ad-dhammah. Okey, biasa ditambah dengan bi lah. Kan. Marfu' bi dhammah. Marfu' dengan baris depan. Jadi tahulah kita, jadi nak baca dia adalah at-talibu. Okey, itu sahaja. Kalau contoh kita buat, kalau dia adalah khabar, sama juga. Kita buat dia khabar. Kan contoh diberi hadza Muhammadun. Hadza Muhammad. Okey, jadi kalau dia suruh i'rabkan apa perkataan ni? Perkataan ini adalah khabar. Cerita kan? Khabar. Kan? Khabar hukum dia apa? Marfu', mansub, majrur. Marfu'. Marfu'. Okey, marfu' dengan baris apa? Depan, atas, bawah. Baris depan. Marfu' bi ad-dhammah. Jadi tahulah kita yang di sini kita nak baca hadza Muhammadun. Okey. Dan begitulah juga yang seterusnya. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.